pada minggu kebelakangan ini ialah topik yang pernah kita sentuh beberapa kali, iaitu soal rangkaian 5G. Akhirnya disahkan there is a second 5G network. Kita bincang berapa kali dan saya fikir kalau ingat saya kedua-dua kita sependapat. Kita tak favor lah. Kita tak berapa gemar, bukan tak berapa, memang tak gemar dengan konsep dua rangkaian ini atas sebab-sebab yang mana kita rasa boleh dibaca dan didengar oleh pendengar. Tapi lebih just kurang recap, DNB dah hampir 80% lebih dah. Digital National Berhad, DNB. Infrastruktur Digital National Berhad ini adalah syarikat yang ditubuhkan di bawah perbendaharaan, tetapi sekarang ni pemegang saham dia kerajaan dan juga beberapa telco utama di Malaysia. Betul. Dan dah buat pun pelaburan, dah buat pun infrastruktur hampir 80% lebih mungkin dah. Dan kemampuan dia, itu dan kemampuan mereka buat dengan cepat dan kemampuan mereka buat dengan kos yang relatifnya rendah, antara yang pantas dalam dunia adalah disebabkan mereka dijanjikan ataupun andaiannya adalah menjadi rangkaian tunggal. Maka bila menjadi rangkaian tunggal boleh buat unjuran pendapatan sekian-sekian, maka bank dan juga peminjam pun lebih mudah untuk beri pemiutang lebih mudah untuk berikan pinjaman kepada mereka. Tapi bila dah ada dua rangkaian, I think those terms will probably be a bit more difficult ataupun tougher. Jadi itu antara sebab kita lebih gemar pada single network. Dan sekiranya PNB gagal ataupun tidak memenuhi unjuran awal, DNB unjuran asal, yang terkesan juga adalah membayar cukai. Sebab akhirnya kita kena tanggung sekiranya ada kerugian ataupun sekiranya DNB tidak mencapai apa yang menjadi unjuran asal untuk membayar bond yang telah pun diterbitkan bagi tujuan membayar infrastruktur ini. Kita mengambil pendekatan SWN, Single Wholesale Network, iaitu rangkaian 5G ni dianggap sebagai satu utility, satu public good yang dimiliki oleh kerajaan, dan lepas tu kita jemput semua telco-telco untuk melabur bersama dengan kerajaan, public good. Dan akhirnya selepas itu syarikat-syarikat telco ini bolehlah beli bandwidth daripada single wholesale network ini dan mereka boleh fokus kepada perkhidmatan, services. Itu yang menjadi model kepada SWN. Tetapi tiba-tiba bila tukar kerajaan, datang kerajaan baru, dihidupkan idea dual network ini. Dan ini salah satu perkara yang nampak dia bawa kesinambungan. Sewaktu jadi pembangkang mereka tak sokong, sewaktu jadi kerajaan pun mereka ubah. Jadi yang ini konsisten lah. Sebab menteri komunikasi sedia ada antara mereka yang sangat vokal mempertikaikan DNB satu ketika dahulu, waktu DNB sebelum pilihan raya November 2022, dan bila dah jadi menteri memang ke depan dalam usaha untuk menukar kepada dual network ini. Dan kita pernah bangkitkan KJ bahawa jangan besok kalau DNB gagal untuk mencapai unjuran seperti mana KJ katakan, maka dipersalahkan pentadbiran sebelum ini. Kerana apa yang dibuat sekarang ini memang memungkinkan kegagalan itu berlaku. Tapi cara yang saya tak faham adalah antara hujah yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil dahulu waktu beliau menjadi ahli parlimen pembangkang adalah bahawa entiti kerajaan tak mungkin akan dapat membina network ini dengan cepat pada kadar ataupun kos yang rendah. Tetapi bila dia dah jadi menteri dan terbukti benda tu boleh dilaksanakan, still dia insist on dual network. Itu yang saya tak faham. Sebab asas hujah beliau adalah oleh kerana kerajaan tak boleh buat dengan cepat dan dengan kos yang rendah, maka kita kena buka kepada entiti yang lain supaya ada competition, dan entiti lain juga terlibat dalam usaha untuk membina infrastruktur tersebut. KJ berada dalam jemaah menteri, saya kerja dalam pejabat Perdana Menteri. Tanpa kita cakap terlalu banyak, saya fikir KJ pun setuju. Memang ada tekanan daripada syarikat-syarikat telco yang tidak gemar dengan single wholesale network DNB. Sebab apa? Sebab dia nak menjadi pemilik kepada infra itu sendiri. Bila dia jadi pemilik pada infra, maka lebih mudahlah untuk dia kawal harga dan sebagainya. Sebab itu telco-telco kita historically mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa berbanding dengan negara-negara yang lain. Anyway,
Kalau kena buat dual network, the question is who do you give it to? Well, right? Kita andaikan kita tahu peralatan itu akan datang daripada mana. Kita tahu dari negara mana. Tapi, let's be honest lah, China. Okay, I mean, you know, you either buy it from the West or you buy it from China. And we have Ericsson for DNB. Ericsson, and so this was the geopolitical play from the start. Saya rasa daripada awal lagi ada keputusan yang dibuat di peringkat yang tertinggi sekali untuk mengatakan bahawa you know Huawei was going to get this. Dah ada hint. The local telco was. Betul. Siapa local telco yang akan dipilih? So andaian kita ialah telco-telco yang besar yang mempunyai infrastruktur yang ada meluas. Infrastruktur sendiri. Yes, yang sendiri yang meluas. Yang paling jelas Maxis, Celcom Digi dua ni lah yang nampak meluas. Sebab dalam telco ni ada dua kan, ada MNO, Mobile Network Operator, and MVNO, Virtual Network Operator. MVNO dia tak ada ni aset sendiri. Tak ada aset sendiri, dia guna aset orang MNO lain ni. lah. Ada juga yang half-half kot, yang ada a bit of infra, but still piggyback on other people's infra. Dan salah satunya ialah U-Mobile. Mereka banyak bergantung kepada infra orang lain. They piggyback on the other telco punya infra. So persoalan dia, kenapa mereka yang dapat? Sepatutnya dibagi kepada telco yang dah ada rekod memiliki infra, membuat pelaburan dalam infra. Dan yang paling menarik sekali, Syaril, dalam kenyataan media daripada SKMM disebut U-Mobile, subject to the approval of MCMC, is allowed to collaborate with other MNOs in the implementation of Malaysia's second 5G network. It's almost as though SKMM dah tahu dah U-Mobile tak boleh nak buat benda ni sendiri, dan dia boleh bekerjasama dengan sama ada Maxis ataupun Celcom Digi. Sure. Biasa dalam hal-hal besar infra ni kerja, yang dapatnya adalah kita panggil contract ni lah. Let's say we call it contract lah. This is not really a contract, but let's call it contract. Dia seolah-olah you get the main con, the big player, dan big player tu akan gunakan subcontractor yang lebih kecil untuk yang dah terlibat dalam infra, tapi dia ni tak berapa so terlibat dalam infra. Dia terbalik. Dia macam you get the smaller player to get the big piece, kemudian you suruh the smaller player deal with the bigger players. So nampak agak janggal di situ. Janggal dan yalah, mungkin di sini kita terpaksa menjelaskan juga kepada pendengar dan penonton KS bahawa U-Mobile ni mempunyai senarai pemilik yang boleh dibaca. Tapi senarai pemilik dia antara lain adalah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Tan Sri Vincent Tan. Juga ada pegangan yang besar oleh Kepanduli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong, Kepada Kebaginda Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim, dan hampir lebih daripada 40%, 45% dimiliki oleh Straits Mobile Investment Private Limited. Ini adalah syarikat, saya difahamkan syarikat yang dimiliki oleh Khazanah. So dalam erti kata lain, kita telah memberi network kedua 5G kita kepada sebuah syarikat yang dimiliki hampir 50% oleh Sovereign Wealth Fund daripada Singapura. Ya, KJ silap sebut Khazanah. Temasek bukan Khazanah. Oh sorry, tadi cakap pasal Khazanah. Temasek. Ya, Freudian. Okay, Temasek. Yes. So any thoughts there, or we just not going to go here? We have said the facts and let's move on to another topic. No, but I think mungkin kita take at face value. Sebab ini keputusan yang I think the question is fair lah. Then let the powers that saya rasa perlu dijawab kenapa U-Mobile dipilih. Sebab macam Syaril kata, yang lebih kecil diangkat sebagai payung, dan yang lebih besar dia dijemput ataupun diberi kebenaran untuk berlindung di bawah payung tersebut. Nice choice of words, KJ. And so we want to know, and also it's interesting because I think U-Mobile, they're planning to list.